Kadang terlebih, kadang terkurang, kadang kepala tak masuk. Baik, kita mula kuliah malam ni dengan baca umul kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walal ikram ashab rizam syai'ullahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, kata oleh Muhammad Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Maksudnya, barang siapa dikehendaki Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, mesti diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang hormati Al-Fadhil Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat berbahagia. Alhamdulillah, kita merafakkan segi-segi puji dan syukur pada Allah. Kalau Allah Ta'ala mengizinkan pertemuan kita malam ni, insyaAllah. Hari ni, minta maaf lah lewat sikit, memang jam teruk lah. Orang cuti kan. Lepas balik mana-mana ya jam. Saya pun terpaksa ikut jalan shortcut lah, carilah jalan-jalan mana-mana tu untuk jangan sampai ke sini. Tak banjir, tapi jam lah. Luar highway tu dah ke Senawang pun semua dah beratur panjang. Beratur panjang dah. Jam tu. Saya keluar pada rumah tadi dalam 6.30 dah keluar dah. Sampai ke Senawang dah jam. Dekat depan taman Tasik Sikasih. Sikasih tu pun jam juga. Ke sini. Sampai ke sini pun jam juga. Oi, mana satu kalau ikut. Kalau ikut sini memang jam, sini memang jam lah. Kalau sini pun jam tu. Kemudian daripada sana nak pergi ke Forest Size tu dia dah tutup. Memang tak boleh ikut lah. Gitu. Dia dah tutup. Itu pun semua lah tu. Allah. Alhamdulillah. Baik. Jadi insyaAllah malam ni kita sambung kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Muka surah apa tuan? 24 ayatnya? Sempulat tengkukmu. Sebab kitab saya ni cetakan lain, cetakan tahun bila tu sepatilah. Jadi dia punya kedudukan muka surat tu tak sama. Saya muka surat 36. Tuan 24. 24 ya. Baik, insya-Allah kita sambung masih lagi dalam bab adab-adab berwuduk.
adab mengambil air sembahyang, adabul wudu. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daril amin. Kemudian siapa dah tengkukmu dan baca olehmu, Allahumma fukka rakabati minan nar. Allahumma fukka rakabati minan nar wa a'udzubika min salasil wal aghlal. Min salasil wal aghlal. Maksudnya tuan-tuan, ya Allah Tuhanku, merdekakanlah ataupun bebaskanlah tengkukku ini daripada api neraka. Bebaskanlah tengkukku ini daripada api neraka. Ini merupakan kata-kata majas ataupun istiarah, ataupun balaghah. Kerana di sini disebut tengkuk, tapi dikenakan seluruh badan. Kalau sebut tengkuk je, tengkuk ialah merdeka. Badan lain tak merdeka. Tangan tak merdeka, tak? Kaki tak merdeka. Jadi ini merupakan ilmu balaghah ataupun kata-kata majas dalam musarab ataupun dalam ilmu bahasa Arab. Maksudnya walaupun di sini dikatakan sebagai tengkuk, tapi meliputi seluruh badan kita. Ya Allah Tuhanku, merdekakanlah tengkukku. Kalau sebut tengkuk kan, merdekakanlah tengkukku daripada api neraka, dan aku berlindung denganmu ya Allah minas salasil, daripada segala rantai dan juga belenggu di dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Baik, seterusnya tuan-tuan. Kemudian berkenaan dengan menyapu tengkuk, kan qala Imanawi wa massu raqabah bid'atun la yusannu kama naqala fi syarhi Rawdah. Kalau ikut pada Imanawi, dia kata menyapu tengkuk ni hukumnya bid'ah, la yusannu tidak disunatkan, kama nukila fi syarhi Rawdah, sebagaimana yang dinakal dalam kitab Rawdah, dalam syarah kitab Muqim Budiah lah. Kat situ tak ada, saya tambah berdasarkan pada kitab Arab inilah. Baik, kemudian basuhlah kakimu yang kanan dan iringi dengan kaki kiri dengan menyempurnakan basuhan sampai kepada 2 buku kali, dan diselati celah-celah jari kakimu dengan kelengkeng tanganmu yang kiri. Ulang balik. Kemudian basuhlah kakimu yang kanan, basuh kaki kanan, kemudian diiringi dengan kaki kiri, dan sempurnakan basuhan sampai kepada 2 buku lali, dan selati celah-celah jari kakimu dengan kelengkeng tanganmu yang kiri. Kelengkeng yang kiri kan menyelat-nyelat jari tadi, jari kaki yang kanan. Menyilang lah tu. Maknanya menyilang kan. Kaki kiri pergi kaki kanan pula. Ini sebut dalam kitab ni lah. Diselati celah-celah jari kakimu dengan kelengkeng jari tanganmu yang kanan. Engkau mulakan yang demikian itu dengan menyelati kelengkeng kakimu yang kanan dahulu, sehingga engkau sudahi dengan kelengkeng kakimu yang kiri. Kemudian engkau mulakan kelengkeng tanganmu yang kiri itu daripada sebelah bawah. Mesti daripada belah bawah, masuk daripada belah bawah, dan baca ketika basuh kakimu yang kanan. Okey? Ni macam ni lah umpamanya kan. Umpamanya kita punya tapak kaki, ini macam tapak kaki kita. Ni tapak kaki kanan. Jadi bila menyelat tu, kamu masukkan jari tu mulai pada belah sini. Okey, jari kiri tu daripada belah bawah. Belah bawah 1 2 3 4. Je belah bawah. Engkau mulakan yang demikian itu dengan menyelati kelengkeng kakimu yang kanan, sehingga engkau sudahi dengan kelengkeng kakimu yang kiri. Daripada kanan ke kaki kiri, daripada kaki kanan kaki kiri. Jadi engkau mulai kelengkeng tanganmu yang kiri itu di sebelah bawah. Mana dia daripada bawah. Dan baca ketika basuh kakimu yang kanan, Allah masabit qadamain al-siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikas salihin.
Ya Allah Tuhanku, tetapkanlah akan dua kakiku, qadamai ini dua kaki, ala sirat, di atas titian al-mustaqim, titian yang mustaqim, titian yang lurus, ma'a aqdami ibadikal sholihin, bersama dengan kaki-kaki hamba-Mu yang soleh. Bersama dengan kaki-kaki hamba-Mu yang soleh. Okey, itu yang kita bacalah. Ketika melalui di atas siratal mustaqim. Yauma tazilu aqdam minan nar. Itulah pada hari tergelincirlah segala kaki-kaki masuk dalam api neraka. Masa itulah dalam keadaan macam tu. Huru-hara kiamat masa itulah. Masing-masing masa tu dah nafsi-nafsi. Engkau, aku. Yang kita hanya dapat bantuan ialah pertolongan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Pertolongan orang lain tak dapat. Kan? Mak ayah pun tak dapat nak bantu, isteri pun tak dapat nak bantu, suami pun tak dapat nak bantu. Masing-masing cuba berlepas diri di antara satu sama lain. Isteri nak berlepas diri pada suami, suami nak berlepas diri pada isteri, anak-anak nak berlepas diri daripada ayah dan ibu, ayah ibu pun nak berlepas diri daripada anak-anak masing-masing. Macam tu. Itulah keadaannya pada hari kiamat. Baik. Dan baca ulama ketika basuh kakimu yang kiri. Tadi kaki kanan. Allahumma inni a'udzubika min tazilla qadami 'ala sirat finnar yauma tasirul aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah Tuhanku, aku berlindung dengan Kau ya Allah, antazila, bahawa tergelincirlah qadamai, dua kakiku, ala sirat, di atas titian siratal mustaqim, finnar, dalam api neraka. Yauma tazilu aqdamul munafiqin, pada hari tergelincirlah segala kaki-kaki orang munafikin, orang munafik, wal musyrikin, dan orang-orang yang musyrikin. Tuan-tuan pada hari tersebut, pada hari tersebut. Okey. Baik, kemudian kalau Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, dalam kitab Azkar, Imam Nawawi ada meriwayatkan satu hadis yang Nabi baca ketika itu, wa huwa an taqulu inda ghusl rajulaini sabbit qadami al-sirat. Bahawa Nabi ketika dia membasuh dua kakinya, maka Nabi kata, Allahumma sabbit qadami al-sirat. Ya Allah tu tetapkan dua kakiku di atas siratul mustaqim, di atas mustaqim. Qadami ini, asal qadami ini dua tapak. Kidamun ni asalnya dua tapak kaki, satu tapak atau dua tapak kaki. Kaki biasanya rijlun. Lah. Tapi digunakan ini untuk telapak kaki, kerana yang mainkan peranan maksud telapak kaki lah. Kan tapak kaki itu di atas sirat itu, bukan kaki atas sirat. Kaki belah atas. Kaki belah atas. Tapi walaupun disebut telapak kaki, maknanya meliputi kaki. Kalau tak ada kaki, macam mana ada telapak kaki? Betul tak? Jadi sebut tapak kaki, telapak kaki dikenaki kaki lah. Sama juga tadi disebut tengkuk. Sebut tengkuk, mereka akan tengkukku daripada api neraka. Kalau macam tu, tengkuklah mereka. Lain tak mereka lah. Lainlah dia habis lah, kenapa? Nampak? Jadi disebut tengkuk dikenaki semualah tubuh badan kita. Kita melindung daripada api neraka, insya-Allah. Baik, kemudian dah basuh kakimu sehingga sampai pertengahan betis. Basuh kaki sehingga sampai kepada pertengahan betis. Dan hendaklah kau memastikan bahawa semua anggota wudukmu itu engkau basuh dan engkau sapu 3 kali. Taklah kita sapu 3 kali. Baik. Jadi disunatkan kita, tuan-tuan, kita menyapu 3 kali. Kalau sebut dalam kitab Arab, dia kata irfa' al-ma' ala sabil sakin wara'in
warai at-takrir salasan bi jami' af'alihi. Naklah kamu angkat air itu kepada sebahagian daripada dua betis, ila ansafil saqaini, angkatlah air tadi sehingga sampai pertengahan dua betis. Kemudian naklah kita ulang sebanyak 3 kali. Salasan fi jami' af'ali, pada sekalian perbuatan kau. Sama ada fil ghusli, dalam masalah basuh, kemudian masalah sapu, masalah menyelat-nyelat, masalah bersiwak. Tuan-tuan, itu semua yang tadi disunatkan, kata musannaf, kita membuat sebanyak 3 kali. Sunat kita buat sebanyak 3 kali, tuan-tuan. Baik. Kemudian Faiza faragta, apabila kau telah selesai daripada berwuduk, faiza faragta farfa basaraka ila sama, maka angkatlah penglihatan kamu itu ke langit. Walau kana ama, sekalipun kita tu buta, kata musannaf, sekalipun buta. Naklah kita mengangkat pandangan kita ataupun muka kita lah, kita angkat muka itu ke langit. Kenapa angkat muka ke langit? Warfa yadaka wa istiqbal kiblah, angkatlah dua tangan kau juga dan menghadapkan ke kiblat, bisadrika, dengan dada engkau, lianna sama kiblat doa, kerana langit itu kiblat doa kita. Kerana langit ni adalah kiblat doa. Jadi sunatkan kita menghadap ke langit, mengangkat tangan ke langit. Dada pun kalau boleh menghadap juga ke langit. Macam tu. Kenapa? Langit ni adalah kiblat doa, kata musannaf. Berlainan dengan solat. Solat tu kita menghadap ke Kaabah. Kerana Kaabah ni ialah kiblat solat. Kiblat dalam kita mengerjakan solat. Macam tu. Jadi berlainan dengan berdoa. Kemudian kata musannaf lagi, li'anna hawaijiz ibad fi khazainatin tahtal arsi, kerana sesungguhnya segala hajat-hajat hamba itu terdapat dalam gedung di bawah arasy, kata. Terdapat dalam satu gedung di bawah arasy. Itu sebabnya kita berdoa tu angkat. Sebab ada orang berdoa tak nak angkat, malih waktu dia angkat lah. Borek benar tangan dia kan. Borek benar kan. Macam tu. Ataupun kadang-kadang dia angkat macam tu je lah, salam boy je tu. Tapi yang baik-baiknya kita doa macam tu lah. Itu yang paling baik. Macam tu. Fadai yamuddu yadaihi lihajatihi, maka orang yang berdoa tadi naklah dia memanjangkan dua tangannya, lihajatihi, untuk menyampaikan akan hajatnya. Mengangkat, panjangkan tangan, gitulah. Gitu. Itu yang paling baik ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita baca doa ni pula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfir li wa tub alayya innaka antal tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabin, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin wa ja'alni sabura syakura waja'anni azkuruka zikran kasira wasabbihu bukratan wa asila wasabbihuka bukratan wa asila. Ini doa yang kita bacalah. Macam tu. Bila ni tuan-tuan dah habis berwuduk, dah habis wuduk tadi, kita bacalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang sembah melainkan Engkau ya Allah, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku nak saksi sesungguhnya Muhammad itu hamba-Nya dan rasulnya. Subhanaka, maha suci Engkau. Allahumma, ya Allah Tuhanku,
bihamdika, dengan pujian engkau, asyhadu an la ilaha illa anta, aku nak saksi bahawa tiada tuhan disembah melainkan engkau, anta ni engkau lah, nanti nama diri kepada Allah. Amil tusuan, aku telah mengerjakan benda yang benda jahat, benda yang tak elok. Wa zalamtu nafsi, dan aku zalim pada diriku. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku minta ampun kepada engkau ya Allah, dan aku bertaubat kepada engkau. Faghfirli, maka ampunkan olehmu ya Allah bagiku. Wa tub alayya, dan terimalah taubat atasku. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya engkau ya Allah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah Tuhanku, jadikan aku daripada golongan orang yang banyak bertaubat, tawwabin. Wa ja'alni min ibadikas sholihin, dan jadikan aku daripada golongan orang wa ja'alni minal mutatahhirin, daripada golongan orang yang menyucikan diri, mutatahhirin. Wa ja'alni min ibadikas sholihin, jadikan aku daripada golongan orang hamba yang soleh, ibadikas sholihin. Wa ja'alni sabura syakura, jadikan aku daripada golongan orang yang sabur, banyak bersabar, syakura, banyak bersyukur, banyak sabar dan banyak bersyukur. Wa ja'alni azkuruka, dan jadikan aku ya Allah, azkuruka, aku mengingati engkau ya Allah, zikran kasira, pengingatan yang banyak, zikir yang banyak, zikir yang ingat yang banyak. Wasabbihuka, dan jadikan aku ni orang banyak bertasbih kepada engkau, bukratan wa asila, sama ada waktu pagi dan waktu petang, sama ada waktu pagi dan waktu petang, tuan-tuan. Ini doa yang kita bacalah ketika selesai daripada kita mengangkat wudu. Okey. Jadi apakah makna amil tusuan? Tadi kan ada perkataan amil tusuan, aku mengerjakan benda yang asal mana ni ni jahat. Kata musannif dalam kitab Muruki Ubudiah, ai zamban, ai dosa, maksudnya dosa. Aku banyak mengerjakan dosa, asal mana ni jahat. Wa zalamtu nafsi, dan aku zalim diriku, maksud zalim dirinya lah birtikabil ma'asi, dengan selalu buat benda-benda yang jahat, selalu benda yang jahat, benda yang tak elok, selalu buat. Sesekali tu taubat jugalah, lepas tu ulang balik, betul tak? Itulah kelemahan diri kita, tuan-tuan. Kemudian kata-kata minat tawabin, dan jadikan aku daripada golongan at-tawabin, orang yang banyak bertaubat. Maksudnya yang banyak bertaubat ni minaz zunub, daripada dosa-dosa, warrajiina ilal uyub, dan kembalilah daripada segala aib-aib. Rajiina mana kembali kepada Allah lah. Minal uyub, daripada segala aib-aib yang ada pada diri kita. Kemudian waja'ai minal mutatahhirin, apa maksud jadikan aku pada orang yang menyucikan diri? Ai bil ikhlas, minat antiba'atil dzunubis sabiqah, ikhlas daripada mengikut segala dosa-dosa yang terdahulu. Kan ikhlas menyucikan diri, di mana dengan ikhlas daripada ittiba' ataupun mengikut dosa-dosa yang telah terdahulu. Gitu. Kemudian waja'ani min ibadikas sholihin, jadikan aku pada hamba yang soleh, maksudnya al-qaimina bima alaihi min huquqillah wa qurbat, maknanya berdiri dengan barang yang atas mereka itu daripada segala hak-hak Allah Ta'ala dan segala hak-hak hamba-Nya. Maksudnya qaim ini menunaikan segala hak-hak Allah dan segala hak-hak hamba. Itu maksudnya waja'ani min ibadikas sholihin, jadikan aku daripada hamba kau yang soleh. Ai al-qaimina bima alaihim min huquqillah wa huquqil ibad, gitu. Maknanya menunaikan ataupun berdiri ataupun mendirikan dengan sesuatu yang atas mereka itu daripada hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak hamba. Kemudian waja'ani saburan syakura, jadikan aku itu hamba yang banyak sabar dan syukur. Maksudnya
kasirus sabri wa kasirus syukri. Banyak bersabar dan banyak syukur. Baik, apakah makna sabar? Ta'zimillah ta'ala ta'ziman yamna'u minal jaz'i bima asabahu wa yahmilu sabri ila syukur. Okay? Sabar maknanya membesarkan Allah akan sebagai membesarkan, kan, yang menegah daripada tersabut dengan suatu benda yang ditimpa akan dia. Itu benda yang menimpa kita, so kita sabar. Kita sabar. Kata. Kemudian mana syukur pula? Ta'zimun mun'ami, membesarkan yang memberi nikmat, iaitu menegahkan daripada kufur, kan, dan menanggung sabar dengan atas segala nikmat ataupun musibah-musibah yang berlaku terhadap diri kita. Itu pentingnya sabar. Sabar ni perkataan tak banyak, sabaro je, 3 perkataan. Dalam bahasa Melayu sabar ni ada berapa perkataan? SABR, 5 perkataan. Bahasa Arab lagi pendek, sabaro, 3 je huruf 3 huruf. Tapi nak buat itu susah. Tapi nak buat itu yang susah. Banyak orang sebut boleh sabar. Tapi bila kena pada diri sendiri, tak boleh nak sabar. Melonting kan, lonting sini, lonting sini. Nampak tak? Itu yang susah tu. Jadi sama-samalah kita mengambil iktibar, kan, terhadap perkataan ini. Ramai kalau kita ni macam penceramah kadang-kadang selalu sebut ni sabar ni. Bila pembahas sabar. Tapi bila terkena ke batang hidung, dah tak ada apa nak sabar. Susah. Baik. Seterusnya tuan-tuan, maka siapa yang baca doa ini selepas dia berwuduk, pasti akan keluar segala dosanya daripada segala anggotanya dan dicop. Apa makna dicop tuan-tuan? Dipetri. Cop ataupun petri lah. Kan kalau dalam bahasa Arab tabak ni mana dicop, dimatikan. Macam tu. Dicop atas huduknya dengan cop. Maksudnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, lalu diangkat dan diletakkan di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sentiasalah wuduk di tuan-tuan, tadi bertasbih kepada Allah dan ditulis baginya pahala wuduk itu sampai hari kiamat. Ditulis pahala wuduk itu sampailah hari kiamat, ila yaumil qiyamah. Masya-Allah tuan-tuan, kan? Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala bagilah kepada hamba-hambanya, kan, yang suka membuat perkara-perkara kebajikan. Contoh lam tazil istabbi Allah Ta'ala, senantiasalah wuduk tadi tuan-tuan, bertasbih baginya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada setiap kekurangan. Dan wa yuktabu lahu ilal mutawaddi sawabuz zalika, dan dituliskan baginya, bagi orang berwuduk itu, pahala demikian tasbih dan juga takdis tadi, menyucikan Allah Ta'ala itu, ila yaumil qiyamah, sehinggalah hari kiamat tuan-tuan. Masya-Allah, tinggal di kiamat. Baik. Kemudian ada penambahan sikit dalam dia punya syarah ni. Dia kata wa qara'a ana anzalna salasan man qara'a maratan wahidah fi asril wudu kana minas siddiqin wa man qara'a marataini kutiba fi diwani syuhada wa man qara'aha salasan hasyarallahu masyaral anbiya kama fil hadis. Okey. Jadi barang siapa yang baca doa tadi, kan, salasan selepas dia berwuduk, kutiba salasan marat, dituliskan baginya 3 kali. Kemudian barang siapa yang membaca inna anzalna fi lailatul qadr 3 kali, kan, pun juga dibalas pahala yang besar Allah Ta'ala. Maka barang siapa membacakannya sebanyak sekali, ditulis baginya orang yang siddiqin. Barang siapa yang bacanya 2 kali, ditulis pada Dewan Syuhada. Dewan Syuhada di kalangan golongan orang yang mati syahid. Kemudian yang bacanya sebanyak 3 kali, dihamburkan, dibangkitkan Allah Ta'ala dengannya beserta dengan kebangkitan anbiya, para nabi dan juga para rasul.
para nabi dan juga para rasul. Inilah kelebihannya kalau kita selalu membaca doa ini. Jadi baik, kemudian nak langkah meninggalkan 7 perkara di bawah ini ketika berwuduk. Tinggalkan 3 perkara ketika angkat wuduk. Pertama, mengibaskan tangan untuk memecikkan air selepas daripada berwuduk. Mengibas-ngibas tangan lah je. Mengibas-ngibas tangan kan. Untuk memecikkan air selepas berwuduk pun tak boleh. Kita naklah kita tinggalkan. Biarlah wuduk tu je tu. Biarlah dia kering sendiri. Habis baju basah Ustaz. Dah macam mana? Kau dah lambat ke wuduk, cuba angkat wuduk cepat sikit. Kan? Jadi tak adalah basah. Ni time tu lah nak solat, time tu lah dia kelang kabut nak mengangkat wuduk, tuan-tuan. Okey. Baik, kemudian menampak air ke muka ataupun kepala. Menampak. Di sini menampak air. Okey, menampak air ke muka ataupun kepala. Menampak, tampak je tu kan. Macam tu. Dia cara kasar lah macam tu. Ambil air tu tampak macam tu lah. Ini pun tidak digalakkan. Kemudian bercakap-cakap. Bercakap-cakap pun makruh. Macam tu. Tetapi tuan-tuan, kalau ikut pada syarahnya, ada pula pendapat menyatakan tak makruh. Kenapa? Kerana Nabi pernah berkata-kata, berkalam dengan Ummu Hani, sepupunya, pada hari Fathul Makkah. Padahal Nabi masa itu dalam keadaan mandi ataupun berwuduk. Nabi wuduk atau bakal wuduk, tapi keadaan Nabi bercakap-cakap dengan Ummu Hani. So maknanya boleh bercakap, tapi janganlah benda-benda lawa lah. Benda-benda lawa ketika mengangkat wuduk, angkat ismayang. So makna boleh berkata. Baik, kemudian membasuh anggota wuduk lebih daripada 3 kali. Lebih daripada 3 kali pun tidak walam yazid fil ghusli ala salasin marrat. Kalau kita Arabnya dia kata, janganlah kau melebihkan basuhan kamu tu lebih daripada 3 kali. Kemudian jangan juga mengurangi lebih daripada 3 kali. Okey. Kemudian kalau waktu dah sempit macam mana? Waktu solat dah sempit, tapi masih lagi kita sibuk ni nak ambil sunat ni 3 kali, macam mana? Okey, maka hukumnya makruh. Dan boleh jadi haram pula. Kenapa? Kerana waktu dah sempit. Disebabkan waktu dah sempit, jadi sibuk nak nampakkan sunat. Waktu dah nak habis dah ni. Jadi kalau waktu dah nak habis, tak perlulah kita nak angkat wuduk, nak ambil 3 kali tu. Taslis mana 3 kali. Ambil yang wajib sudah. Ambil yang wajib sudah. Kenapa? Kerana kau tidak akan, maka waktu pun habis. Okey. Dia kata dalam kitab Arab ni kan, awistaghlala bitaslis li kharjil waqti fahinazin yahmut taslis. Kan? Dan jikalau orang tu sibuk-sibuk dengan meniga-nigakan basuhan li kharjil waqti, kerana keluar waktu. Waktu dah nak keluar, hampir keluar dah ni. Fahinazin yahmut taslis, maka pada waktu itu haramlah meniga-niga. Haram meniga-niga. Kenapa? Yang penting sekarang kita nak ambil yang wajib je. Tapi kalau waktu tu masih tawasik, kan, wasik, luas, lapang waktu lagi lah, panjang masih lagi, okey, itu tak masalah. Sultan bolehlah meniga-nigakan basuhan, buat 3 kali ni, 3 kali dan sebagainya. Macam tu. Sunat menigakan, ganjilah. Kenapa sunat? Kerana ikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi buat 3, maka kita pun buatlah 3 kali yang macam tu. Okay, tuan-tuan Baik, kemudian bagaimana pula kalau air tadi hanya digunakan untuk keperluan sahaja? Okey. Bagaimana air tadi? Okey. Air tadi digunakan hanya untuk
keperluan tertentu sahaja. Bolehkah kita meniga-nigakan? Tidak boleh jugalah. Kerana air itu tak digunakan, sebenarnya air itu tak digunakan untuk kita angkat wuduk, hanya digunakan untuk minum saja. Sesiapa yang haus pergi minum. Tapi kita gunakan untuk kita mengangkat wuduk, pun juga haram. Payah rumu alaikat taslis, maka haramlah juga kita untuk meniga-nigakan. Kerana tujuan air itu untuk minum saja, bukan untuk kita angkat wuduk. Kalau angkat wuduk mungkin ada air lain lah yang disediakan. Gitu. Tapi jangan bergaduh sudah. Saya bergaduh kan. Ni ponting ni nak angkat wuduk ni macam mana ni? Habis yang minum ni pun, yang haus pun ponting juga tu. Kau tak dapat minum kan macam mana? Jadi dah bertembung dengan orang yang haus nak minum, sebab air sikit ni. Bertembung dengan orang lain nak minum, dan orang yang nak angkat wuduk ni dah bertembung. Yang minum ni pun perlu juga nak minum ni, kalau tidak kan mati. Yang ni angkat wuduk ni pun penting juga ni, nak sembahyang ni. Jadi kalau seandainya air tu dah dinyatakan bahawa untuk orang minum aja, sedangkan kita nak gunakan untuk wuduk, boleh gunakan, tapi untuk yang wajib saja. Tak perlu kita nak meniga-nigakan. Nak basuh sampai 3 kali, yang senyap nak basuh 3 kali, semua nak basuh 3 kali. Baik, tak perlulah tuan-tuan. Boleh Baik, ni sebut dalam kitab Arab lah. Baik, kemudian yang kelima, menggunakan air tanpa ada hajat. Menggunakan air tanpa ada hajat, tetapi hanya semata-mata was-was dan syaitan yang mengganggu orang yang sedang berwuduk, itu namanya walhan. Syaitan yang mengganggu orang berwuduk namanya walhan. Ni anak syaitan ni. Anak berwuduk, anak syaitan. Anak syaitan ni dia ada 7, ataupun anak iblis. Ada 9. Dia ada 9 anak dia. Jadi syaitan ni dia akan suka mengganggu orang berwuduk. Wala taksuru sebel ma' kan min ghairi hajatin. Maksudnya jangan kita menggunakan air itu berlebih-lebih. Min ghairi hajatin, tanpa hajat. Macam tu. Walaupun kita berwuduk pada air yang tengah mengalir pun juga. Saya sebut dalam hadis, walaupun kita berwuduk tuan-tuan pada air yang tengah mengalir. Banyak air kan, air sungai. Kan air sungai kan banyak. Salah pula kalau nak basuh lebih-lebih. Pun juga itu namanya israf. Israf maknanya berlebih-lebih dalam mengangkat wuduk. Ni pun tak digalakkan dalam Islam. Macam tu. Begitu juga apalagi kalau ada was-was lah. Kojab kan tahu berapa kali dah tentang niat tu berapa kali. Tak masuk-masuk niat ni. Lepas tu angkat basuh muka. Tak juga sempurna-sempurna. Tahu berapa kali ulang. Angkat basuh tangan macam tu juga. Kan? Was-was dia, ulang balik daripada mula. Orang dah sembahyang dah dekat salam dah ni. Orang dah kena salam dah, dia masih lagi tak selesai lagi tuan. Macam tu. Baik, kalau sebut dalam kitab Arab dia kata walil maususina syaitan yadhik. Bagi orang yang was-was, syaitan itu ketawa dia. Syaitan itu ketawa je. Bagi orang yang angkat wuduk tu dalam keadaan was-was, kerana syaitan berjaya mewaswaskan dia. Macam tu. Tu juga semayang tu juga. Tak pergi takbir semayang, tak masuk-masuk juga. Angkat wuduk pun tak masuk-masuk. Dia was-was lah. Macam tu. Baik Jadi nama syaitan, anak syaitan ni dia ada 9. Kalau sebut dalam kitab Arab ni dia kata setengah daripada nama tadi, iaitulah walhan. Walhan ni yang mewaswaskan pada pitahirah. Pitahirah, taharah mana dalam berwuduk ataupun menyucikan diri. Kemudian yang kedua, khazab. Khazab ini yang mewaswaskan dalam solat. Mewaswaskan kita dalam solat. Khanun zaiba. Khanun zaiba. Apa baca tu? Khazab. Macam tu. Okay?
Sedangkan walhan waw lam ha alif nun. Walhan waw gulung dah. Ni yang was-waskan kita dalam taharah tadi, dalam kita mengangkat wudu. Okey. Kemudian yang ketiga zalanbur. Zalanbur nama dia. Ini pun nama syaitan jugalah. Iaitulah wahwa fi kulli su' yazinu lil ba'i lawi wal halfi kazib. Iaitulah orang syaitan yang suka duduk pada pekan ataupun pasar, yang menghias-hias kepada orang yang berjual beli dengan lara, benda-benda lara, kemudian bersumpah dengan sumpah dusta. Kemudian tatfitul kaili wal mizan, kemudian meringan-ringankan timbangan dan juga sukatan. Meringankan dengan timbangan dan juga sukatan. Ni tujuan. Ni syaitan adalah tugas dia. Syaitan yang keberapa kan? Syaitan yang ketiga. Zalambur, zail lam nun baw waw ra. Zalambur. Besok jangan letak nama anak Zalambur. Kemudian al-a'war, yang keempat syaitan, anak syaitan yang keempat atau iblis, iaitulah al-a'war. Alif lam alif ain waw ra. Al-a'war, iaitulah syaitan zina. Iaitulah syaitan zina yanfahu fi halilul rajuli wa ajazul mar'ah. Iaitulah yang meniupkan pada perhiasan-perhiasan lelaki kan, dan juga perempuan-perempuan lah, supaya ada keinginan masing-masing. Macam tu. Lelaki berkeinginan pada perempuan dan perempuan berkeinginan pada lelaki. Kemudian yang kelima, al-wasan. Alif lam waw sin alif nun. Al-wasan iaitulah syaitanul naumi, syaitan tidur. Syaitan apa tuan-tuan? Syaitan tidur. Yaskilul ra'si wa ajfani minal qiyamis solah. Dia ni memberatkan kepala. Dia ni memberatkan kepala tuan-tuan, kan, dan juga menyukarkan kita berdiri ila solah, untuk semayang. Kan? Siang semayang, malam dan sebagainya. Susah kita nak bangun. Kenapa tuan-tuan? Kerana ada syaitan tadi. Al-a'war namanya. Syaitan apa tadi? Al-wasan. Okey, al-wasan syaitan dan naumi. Syaitan tidur yang memberatkan kepala kita. Syaitan tidur yang dia berat kepala kita, sehingga kan susahlah kita nak bangun. Nak makan wudu pun semua susah lah, semua boleh. Macam ada kata tiang elektrik, kan? Bokit pernah kan? Ada tiang elektrik atas kepala kita, timbalan kita tu. Okey. Kemudian yang keenam, at-tibrun. Tabara. Tibrun ataupun tabrun. Okey. Ini nama syaitan al-musibah. Yazinusya wa latful khadud wa nawihi. Itulah syaitan musibah yang menghiasi kepada orang-orang yang terpekik terlolong itulah. Terpekik tolong atau mengoyak-ngoyak, menampak pipi dan sebagainya, mengoyak-ngoyak pakaian dan sebagainya ketika berlaku sesuatu musibah. Ini syaitan tadi. Itu kerja dia tu. Dia akan menggoda orang macam tadi. Kemudian yang ke-9, dasim. Dal alif simim, dasim. Dasim ini syaitanut ta'am ya'kulu ma'al insan wa yadkhulul manzil mal illam yusamma inna ta'ami wa duhulihi wa yanamu al firash wa yalbasu siyab illam takun mutiyah. Syaitan makan, syaitan ta'am, syaitan yang masuk, yang menggoda waktu makan. Ya, sama join makan. Ya'kulu manusia, dia makan sama dengan manusia. Dia makan sama manusia. Kemudian wa yadkhulul manzil, dan dia masuk dalam rumah illam yusamma inda ta'amihim. Dan dia masuk juga dalam rumah jikalau dia seorang tadi dia tak baca ketika makan tadi, akan baca bismillah. Kan dia masuk dulu dalam rumah, dia makan dulu, wa yanamu ala firah, dan dia juga tidur pada katil kita. Dia juga tidur pada katil kita, wa yalbasu siyab, dan dia juga pakai pakaian. Bila kita pakai pun dia pun pakai juga pakaian tadi. Macam tu. Itu nama syaitan yang tuan-tuan? Dasim. Bukan Kasim. Bapak saya Kasim bukan.
Dasim. Dal alif sim mim. Dasim. Apa nama tuan? Dasim. Masya-Allah tuan. Okey. Kemudian yang ke-8. Yang ke-8 al-matun. Mim ta waw nun. Matun. Betul tak? Matun ke matun ke apa sebagainya. Tak tahulah sebab dia tak ada baris. Dia tak ada baris. Okey, syaitan ni tuan-tuan, sahibul akbarul kazif. Dia ni sahib yang memberitahu khabar-khabar yang dusta, yang dicampakkannya daripada lidah manusia. Mana apa yang dikatakan oleh orang itu, dia akan masuk ke situ dengan masukkan benda-benda dusta, benda-benda bohong. Kan, benda-benda bohong dia masukkan sekali. Betul tak? Ni kerja syaitan al-matun. Dia akan mempengaruhi orang tadi cakap pandai tapi sebenarnya bohong. Macam dia akan masuk sekali. Okey, summa la yajidu lahu aslan. Baik, seterusnya yang ke-9, al-abyad. Al-abyad ataupun al-abid. Okey, ini yang mewakilkan bil anbiya wal awliya. Wa ammal anbiya fasallamu alaihi wa ammal yaliya fahum mujahiduna lahu. Kan? Ini syaitan yang mewakilkan kepada para nabi dan juga segala wali-wali. Ini jadi macam baik sikitlah. Yang baik sikit. Yang ini membantu para nabi dan juga para rasul. Dan mereka juga berjihad bersama dengan para awliya. Macam tu. Ni macam mau kata qarin lah je tu. Yang telah pun berjaya dijinakkan oleh baginda Rasulullah. Kan Nabi pun ada menjinakkan qarin. Kan, sehingga qarin tadi kan dia tak boleh melakukan satu keburukan melainkan benda baik ya. Kepada para nabi dan juga para rasul juga. Tapi yang tadi itu yang kata-kata memang bega-bega lah istilah kita ni. Bega-bega dan dogi-dogi. Macam tu. Baik, seterusnya tuan-tuan, yang ke-6, berwuduk dengan air musyammas. Ini juga tidak digalakkan. Apa makna air musyammas? Air yang terkena panas matahari atau di negeri yang panas pula. Air yang terkena dengan panas matahari. Air yang berada dalam bekas-bekas tin dan sebagainya, kemungkinan tin tu ada karat dan sebagainya, terjemur kat matahari, kita pun masa tu tak ada air nak angkat wuduk, kita pun ambil air tu angkat wuduk. Macam tu. Ini hukumnya kan haram kerana ditakuti akan menyebabkan kemudaratan kepada kita punya tubuh badan kita. Macam tu. Kecuali bekas tadi dibuat daripada emas ataupun perak. Kalau emas dan perak ni dia tak ada mudarat, walaupun terjemur pada panas yang panas yang lama. Tapi sikit sebanyak dia akan ada juga efek jugalah kepada tubuh kita, badan kita, muka kita dan sebagainya. Sebabnya tak digalakkan kita mengangkat wuduk dengan air yang panas. Itu juga kalau kita pergi juang air ke rumah tu, kan? Lepas tu habis je air tu dah terjorang, dah mengelagak, kita ambil kita wuduk. Macam mana perasaan tuan? Tahu tak? Air tu terjorang ke rumah tu, dah mengelagak tu, tiba-tiba tuan selaba yang ambil untuk wuduk, angkat wuduk, kan? Macam tu. Kok melocu tu tak? Macam tu. Kok kulit tu kan kok kombung. Silah kita tu tak? Macam tu. Jadi yang boleh kan, itulah bekas-bekas yang dibuat daripada emas ataupun perak. Walaupun hukum emas perak ni ada hukumnya lain pula. Haramlah kepada lelaki menggunakan emas dan perak. Tapi dalam keadaan mudarat-mudarat begitu dibenarkan. Mana air tak ada. Memang tak ada air. Tapi air ada dalam bekas emas dan perak saja. Sedangkan bekas lain tak ada air. Jadi masa tu bolehlah kita menggunakan air yang terdapat dalam bekas emas dan perak. Kerana bekas emas dan perak tadi, walaupun dia panas, air itu dia tidak ada memberikan kemudaratan kepada tubuh badan orang yang mutawaddi, orang yang berwuduk. Baik, kemudian maka yang 7 perkara ini tuan-tuan, hukumnya makruh ketika berwuduk. Ilmu 7 belum. Berwuduk dengan menggunakan bekas-bekas daripada tembaga. Tembaga tak boleh. Tembaga tak boleh.
Tapi emas dan perak itu dibenarkan. Kalau sebutlah kita Arab, kita kalau sebut dalam kitab-kitab fiqh memang dinyatakan begitu, bolehlah. Dia termasuk dalam apa? Kata naqidaini, nakad ataupun naqidaini yang dibuat daripada emas dan perak. Sedangkan selainnya daripada tembaga ataupun daripada besi, daripada tin kah pun dan sebagainya, kan, kalau terjemur di pandan matahari, ini kemungkinan besar boleh memudaratkan akan anggota wuduk kita, tubuh badan kita dan sebagainya. Dia akan ada kesan lain lah, macam tu. Apalagi kalau air itu memang terjorang gitu. Kecuali kalau tuan-tuan ada ilmu kebal. Kalau tuan-tuan ada ilmu kebal, bolehlah ambil air tengah panas macam tu, tuan-tuan. Nawa itu wudu lillahi ta'ala. Oh, berasap itu kan. Nak wudu. Tahu tak? Nak wudu tu berasap. Macam tu. Tahu tak? Kan kita kalau suka minum air teh tu kan air teh panas. Bila toke tu buat air teh tak panas, kita pun ni apa ni tak panas ni. Kita pun marah. Kan suka minum air teh panas. Teh tarik macam-macam kan. Nescafe tarik panas. Wah, kalau masa tu masih sejuk. Kono teh tarik teh panas. Teh limau, kan? Macam tu. Boleh tuan-tuan? Macam tu. Dan sebut pula dalam hadis sampai situlah. Ada sikit lagi. Sebelah tu dah habis dah. Dan sebut pula dalam hadis, inna man zakarallah inda wuduhi taharallah jasadu kullih wa man lam yazkurillah lam yathur minhu illa ma asabahu al-ma'. Maksudnya sesungguhnya siapa yang menyebut nama Allah ketika berwudu, maka Allah Ta'ala menyucikan jasadnya semua. Tetapi sesiapa yang tidak menyebut nama Allah dalam berwudu, siapa yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala dalam berwudu, nescaya Allah tidak akan menyucikan minhu daripadanya illa ma asaba al-ma', kecuali anggota badan yang terkena air saja. Kecuali anggota badan terkena air saja. Yang tak terkena tidak bersihlah silah kita kan. Jadi kalau nak bersih, naklah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kalau sebut dalam kitab Arab, dia kata man samiallahu awal wudu taharallahu jasul az-zahirul batin. Barang siapa menyebut nama Allah pada awal wudu, nescaya Allah Ta'ala menyucikan jasadnya zahir dan batin. Dan barang siapa yang tidak menyebut nama Allah, indahu sisinya lam yatahur minhu illa zahir dunal batin. Nescaya tidak suci ia daripadanya kecuali zahir duna batin. Kecuali zahir saja, sedangkan batinnya tak suci, batinnya tak bersih. Jadi kita nak ni zahir dan batin, dalaman kita dan juga luaran kita bersih, jiwa kita bersih, hasil daripada kita mengangkat wudu tadi. Kenapa? Kerana kita sampai mengangkat wudu, kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Cukup satu perbincangan malam ni. Saya buka pertanyaan kalau ada. Soalan ada tak? Tangan. Ada yang mana dia kalau gini ni lebih kepada perempuan. Perempuan ni dia kan rapat gitu, kan? Laki ni kan terbuka je, terbang gitu. Tapi tak juga masalah, kan? Tak masalah juga kalau kita rapatkan, okey je. Malahan kalau kita doa kunut tu kan rapat je tu kan, macam tu. Ada orang kata kalau rapat ni dia tak tinggi Ustaz, dia tak jatuh ke bawah. Tapi tu bila apa kita doa tu kan, kalau masuk ke tangan kita tu dia tak jatuh ke bawah gitu. Tapi kalau buat macam ni kan jatuh ke bawah kan. Macam tu. Pandai pula kan. Ada yang dekat itu. Tak kisahlah tuan-tuan. Kan? Cuma kalau rapat ni lebih konsepnya untuk perempuan. Perempuan ni kan suka rapat-rapat gitu kan. Lambungnya dirapatkan dan sebagainya. Lebih pada perempuan.
Laki ni lebih dibuka tangannya begitu ketika berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi tak ada masalah pun kalau dirapatkan. Cuma jangan kita menganggap bila rapat tu dia tak cici. Itu tak jatuh ke bawah. Apa yang nak masuk ke tangan kita. Macam tu. Kerana benda ni kan subjektif. Kan? Benda yang Allah Ta'ala terima tu kan benda subjektif. Benda tak nampak. Macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Tu je dapat jawapan. Yang sebelum berwuduk tadi, apa yang masukkan dengan menyucikan zahir dan batin? Wuduk. Sebelum berwuduk menyucikan zahir dan batin. Ada kan tadi? Ada yang kena sebut nama Allah dulu. Yang akhir kan? Yang akhir dulu. Yang akhir tadi. Sebab siapa yang menyebut Allah Ta'ala, siapa yang tak sebut nama Allah, saya yang dibersihkan tu yang zahir saja. Batin tak bersih. Tu maksudnya tu. Mana kau tu wuduk je bersih. Bersih kau tu wuduk kita. Jiwa kita tu tak bersih. Jiwa tu kurang bersih lah. Daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tak elok. Kerana kita nak bersihkan ni, maknanya kan disebut Allah maja'ini minal mutatahhirin. Jadikan aku ya Allah kepada golongan orang yang bersih. Mutatahhirin. Kerana bersih ni ada dua. Zahir dan batin. Jadi kalau kita nak bersih tu, kalau boleh dalaman pun bersih, jiwa kita bersih. Bukan saja luaran kita bersih, dalaman kita bersih. Itu yang maksud itu. Itu sebabnya digalakkan kita berzikir lah. Dengan membaca doa-doa tadi kan. Yang disebut oleh Imam Ghazali tadi. Satu. Walaupun doa-doa ni tuan-tuan, ada yang menyatakan dhaif je, ada dhaif je. Tapi walaupun ada dhaif, boleh kita beramal, bukan benda tak boleh beramal. Yang ada dhaif ni tak boleh kita berhujah. Nak jadikan hujah dengan orang tak boleh sebab dia dhaif. Tapi untuk amal diri sendiri tak ada masalah. Paling kurang pun sekali kita pernah beramal, supaya kita termasuk daripada golongan orang beramal. Itu sebut Imam Nawawi sendiri dalam kitab Al-Azkar. Dalam kitab Azkar tu, kitab Azkar tu kita Arab. Kalau Arab ni tak adalah taubah. Kalau terjemahan tu terbanyak. Terjemahan tu yang tebal. Arab ni nipis je, tak tebal sangat pun. Kitab Azkar tu mana wirid-wirid ataupun zikir-zikir. Yang pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga pernah diamalkan para sahabat atau para ahli ulama. Ada mengamalkan doa-doa tersebut. Walaupun Nabi tak amalkan separuh daripada doa tadi, tapi tak ada masalah kalau kita beramal, kalau benda tu baik. Benda tu baik. Yang penting makna dia tadi, doa-doa tadi tidak membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tak boleh. Kalau doa-doa itu membawa kepada syirik kepada Allah, apa yang tak boleh? Kan? Kerana para ulama pun ramai mereka itu menyusun doa-doa sendiri. Dia susun doa. Orang soleh kan susun doa untuk kita amalkan. Walaupun benda tu tak ada pun, Nabi tak ada pun amal doa tu, tapi benda tu baik. Terus dapat pahala insya-Allah. Sekian saja, wallahu alam. Tu je. Habis. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shalihan wa 'ilman mutakabbalan rizqan halalan mubarakatan katsiran wa ziyadatan ya alim nawilana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din, Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana bi ba'd tafarraqan masuma. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum. Untuk kapal mana ni? Jalan. Okay.